Tuan Yang Ketua, Datuk Seri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu atas soalan yang dikemukakan. Tuan Yang Ketua, selaku pengurusi ASEAN bagi tahun 2015, Malaysia akan mengambil inisiatif yang bersesuaian berdasarkan 8 keutamaan kepengurusian ASEAN oleh Malaysia, iaitu menggalakkan keamanan dan keselamatan serantau melalui kesederhanaan. Selain itu, Malaysia akan terus berusaha untuk memantapkan lagi hubungan kerjasama antara negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang kerjasama politik dan keselamatan. Ini boleh dicapai melalui mekanisme-mekanisme yang sedia ada, seperti mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN atau ASEAN Defence Ministers Meeting, Forum Serantau ASEAN atau ASEAN Regional Forum, dan mesyuarat peringkat Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang telah pun kita adakan selama ini. Tuan Ketua, pada 7 Mac 2013, Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Abdul Razak telah mengumumkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM sebagai kawasan kawalan keselamatan yang meliputi 1,400 km kawasan Pantai Timur Sabah bermula dari Kudat sehinggalah ke Tawau untuk meningkatkan kawasan keselamatan maritim di bahagian timur Sabah serta menghalang sebarang kegiatan pengganas berlaku di perairan Sabah. Di peringkat serantau, negara-negara ASEAN kian mempertingkatkan tahap kerjasama dalam menangani isu-isu keselamatan yang dihadapi oleh rantau ini, termasuk pertukaran maklumat dan pengalaman di antara agensi-agensi kerajaan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Di peringkat antarabangsa juga, Malaysia bukan saja bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memastikan keselamatan dan keamanan di rantau ini, malah juga di seluruh dunia. Peranan Malaysia sebagai ahli majlis tidak tetap di Majlis Keselamatan PBB adalah penting supaya kita dapat memastikan agar pengalaman yang kita perolehi dapat dikongsi bersama di peringkat serantau. Terima kasih. Yang Amat Kota Kinabalu. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih ke atas jawapan terperinci Yang Berhormat Menteri yang dihuraikan rancangan Malaysia dalam perhubungan antarabangsa untuk atasi isu keselamatan Pantai Timur Sabah. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin beri sikit cadangan dengan minta pandangan YB Menteri. Ya, soalan ya, Muhammad, bukan cadangan ya. Ya, tapi saya kasih dulu. Ini penting ini, Datuk Speaker. Seperti mana yang kita maklum, masalah keselamatan rantau ini amat membimbangkan. Selepas pencerobohan ratu serta kes penculikan yang dilakukan kumpulan pengganas. Walaupun ESKOM telah ditubuhkan, ia hanya dari aspek pertahanan dalam negeri. Saya berpendapat jika kita mau selesaikan masalah ini selama-lamanya, kita mesti mendapat sokongan dari rakan-rakan kita di ASEAN dan juga rakan kita dari masyarakat antarabangsa supaya keamanan di Pantai Timur Sabah akan dijaga. Saya harap ASEAN akan menubuhkan joint force atau pasukan gabungan yang terdiri daripada negara-negara serantau untuk sama-sama menjaga keselamatan rantau ini supaya keamanan di ASEAN terjamin, Datuk Speaker. Sebagai contohnya ialah dengan soalan yang suara. Menteri setuju lah tadi dulu. Sebagai contohnya ialah dengan menumpukan pasukan pengamanan ASEAN yang merupakan satu model yang boleh dipikirkan
untuk tangani masalah ancaman pengganas di selatan di Filipina dengan syarat konsensus mesti daripada dicapai Tiga muka dengan surat ada Filipina. soalan. Yang Hormat, Okey. soalan. Soalan 3 muka surat. Soalan saya. Kalau ada soalan duduk Soalan Yang Hormat saya, ya. apakah pentangan dari pihak kerajaan untuk menumpukan pasukan pengamanan di ini? Di samping itu saya ingin tahu apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak Filipina Bagi jawapan untuk betul lah. mempantaras aktiviti pengganas di selatan Filipina. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Setuju Datuk Menteri? Dia soalan Yang Hormat, pandangan tu tak perlu jawab. Itulah Tuan Ketua, masalahnya kita ni, kita nak jaga keselamatan dalam negeri. Saya nak bagi contoh kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu. Bila kita kata nak jaga keselamatan Yang Berhormat, kita nak tahu sama ada orang tu orang luar, pengganas ataupun orang dalam. Tapi kalau dah kita sama kita bahasa pun kita kurang faham, nak kenal macam mana dengan orang luar ni, pengganas. Ini yang menimbulkan masalah kita dalam negara ni, Muhammad. Sebab itu bila soalannya untuk menentukan sama ada boleh kita... Menteri, jangan hina saya. Jangan hina saya. Saya tak... Ya Muhammad, kita nak menentukan keselamatan. Jadi sebab itu kita nak supaya kita kena faham apa yang kita nak persoalkan tentang pengganas, kita kena faham sesama kita. Kalau saya sendiri pun tak faham ini maksudnya. Sebab itu kadang-kadang Muhammad, bila kita nak bincangkan bersama dengan ASEAN, kita mesti mampu untuk membawa sesuatu dalam persidangan itu seperti mana yang kita buat selama ini. Contohnya Menteri Pertahanan kita, Menteri Dalam Negeri kita, Menteri Luar Negeri kita. Saya dah jelaskan tadi, perbincangan telah banyak kita buat, insya-Allah. Sebab itu selama ini kita dapat menentukan keselamatan kita bebas daripada pengganas-pengganas kalau semua dapat kita faham akan kerjasama yang kita buat. Kerjasama itu mesti bukan hanya luar tetapi juga dalam negeri. Itu maksud saya, Tuan Ketua. Terima kasih. Yang Hormat Durik. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, ekoran Saudi Arabia menyerang Yaman. Kita mendapat laporan, cuma tengok dalam surat khabar berkenaan pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Yaman. Hari ini pun ada berita disiarkan. Soalan saya, apakah kedudukan sebenarnya pelajar-pelajar di Yaman dari segi perpindahan, kerana bila mereka menghantar mesej, peluru-peluru datang dekat rumah mereka dan satu tempat ada 67 pelajar telah pun dapat berada di airport, tapi sehingga hari ini dengarnya dia dah selamatlah, tak ada dapat balik ke Malaysia. Bagaimana laporan lengkap daripada Kementerian Luar sendiri? Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Betul tentang keselamatan semua pelajar-pelajar kita yang berada di Yaman itu. Pasukan pertama ataupun golongan pelajar yang dapat kita keluarkan hampir 150 lebih, saya kurang pasti nombornya. Telah pun kita dapat bawa mereka terus ke Jeddah dan insya-Allah saya rasa telah pun sampai pagi tadi. Kumpulan yang kedua kita telah merancang untuk membawa daripada masa ke semasa untuk boleh kita buat evakuasi untuk terus kita bawa mereka pulang dan dengan selamatnya. Terima kasih Tuan Ketua.